Hai, selamat pagi. Nama saya Nur Atikah binti Rozali yang bernombor matrik 19BI01-103. Hai, saya Nakarisa binti Muhammad, nombor matrik 19BI01-102. Saya Nafisatul Ilmi binti Zamri bernombor matrik 19BI01-105. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya akan mulakan dengan definisi zakat terlebih dahulu. Zakat menurut bahasa ialah suci, tumbuh dan berkat. Dan suci yang dimaksudkan di sini ialah menyucikan harta dan diri orang kaya daripada sifat kedekut dan bakhil dan menyucikan diri daripada sifat dengki dan dendam terhadap mereka. Manakala dari sudut istilah syarak oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahawa zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak, iaitu dengan mengeluarkan jumlah yang tertentu. Jadi zakat, dalil pensyariatan zakat dalam Al-Quran ayat 43 surah Al-Baqarah iaitu wa aqimus solata wa atuz zakah warqa'u ma'ar raqiin, yang bermaksud dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua, iaitu berjemaah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi di sini kita dapat lihat terdapat syarat bagi menunaikan zakat. Yang pertama, perlulah Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, sempurna milik. Yang keempat, zakat hasil usaha yang baik daripada sumber zakat. Dan yang kelima, cukup nisab. Yang keenam ialah cukup haul. Seterusnya kita pergi kepada konsep amalan zakat di Malaysia. Menurut Jadual ke-9 Senario 2 Senario Negeri Perlembagaan Persekutuan, di mana kuasa agama di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Jadi di Malaysia, pengurusan zakat terletak di bawah bidang kuasa dan tanggungjawab negeri-negeri. Dan kebanyakan negeri, pengurusan zakat terletak di bawah Majlis Agama Islam Negeri, iaitu MAIN. Dan terdapat juga di sesetengah negeri yang mewujudkan institusi khas yang agak tersendiri daripada MAIN. Jadi pelaksanaan segala dasar dan kegiatan Majlis Agama Islam di sesebuah negeri berkenaan dilaksanakan melalui enakmen pentadbiran agama Islam negeri masing-masing dan yang dipertanggungjawabkan di bawah MAIN. Jadi MAIN ini adalah terletak di bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Raja atau Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Menurut perkara 3 Perlembagaan Persekutuan, yang mana Islam dan kedudukan raja serta raja sebagai ketua agama Islam. Jadi, Duli Yang Maha Mulia adalah bertanggungjawab ke atas segala pengurusan berkaitan dengan kegiatan Islam di negeri berkenaan, termasuklah di dalam pengendalian urusan zakat. Jadi tabir urus zakat di Malaysia ini di bawahnya adalah Majlis Agama Islam Negeri, dan di bawah Majlis Agama Islam Negeri terdapat juga anak-anak syarikat Majlis Agama Islam Negeri. Seperti kalau di Kedah kita ada Lembaga Zakat Kedah, di Selangor kita ada Lembaga Zakat Selangor, dan di negeri lain-lain. Saya akan menerangkan berkenaan urus tadbir zakat di negeri Selangor. Yang pertama adalah sejarah penubuhan. Pentadbiran pengurusan Pusat Zakat Selangor ditubuhkan pada 15 Februari 1994 dengan diberi nama Syarikat Majlis Agama Islam Selangor MAIS Zakat Sendirian Berhad di bawah Akta 1965. Pada Oktober 1965, Pusat Zakat Selangor telah memulakan operasinya. Pada masa ini hanya melaksanakan kutipan sahaja. Proses kutipan zakat tersebut hanya dilakukan oleh golongan yang menetap dan bekerja di negeri Selangor sahaja. Ketika itu, kutipan yang dilakukan terhadap harta zakat seperti harta perniagaan, zakat pendapatan, zakat emas, zakat perak dan lain-lain tanpa melibatkan zakat fitrah. Zakat fitrah pada masa itu dikendalikan oleh bahagian Baitul Mal. Pada pertengahan tahun 1997, proses kutipan zakat telah diletakkan di bawah pengurusan Pusat Zakat Selangor. Jadi segala urusan yang berkenaan dengan zakat fitrah, pengeluaran resit dan pelantikan amil diuruskan sepenuhnya oleh Pusat Zakat Selangor. Seterusnya, pada 1 Januari tahun 1998, secara rasmi pengurusan agian zakat telah diserahkan kepada Pusat Zakat Selangor setelah mendapat kepercayaan penuh dari pihak kerajaan negeri sampai ke puncaknya. Proses ini dilakukan dengan penyerapan Pusat Agihan Zakat Baitul Mal MAIS beserta kaki tangannya menjadi entiti Pusat Zakat Selangor. Kemudian pada 1 Mei tahun 2000, Pusat Zakat Selangor berjaya mendapatkan pengiktirafan kualiti MSISO 9002. Pusat Zakat Selangor telah dinaiktaraf kepada Lembaga Zakat Selangor pada 31 Januari 2006.
Pelaksanaan menaifkan taraf ini merupakan hasil cetusan idea pengerusi MAIS merangkap pengerusi Pusat Zakat Selangor ketika itu, iaitu Datuk Setia Haji Muhammad Azib Muhammad Isa. Beliau menginginkan Pusat Zakat Selangor ini menjadi pusat zakat lebih besar dan berkredibiliti dalam menguruskan dana zakat yang semakin meningkat. Perundangan yang berkaitan dengan urus tabir zakat di negeri Selangor. Yang pertama adalah bahagian 6 Inakma Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 Seksyen 86, 87 dan 88. Dalam Seksyen 87 ada menerangkan berkenaan kuasa membuat peraturan-peraturan iaitu Majlis dengan persetujuan Duli Yang Maha Mulia Sultan boleh membuat peraturan-peraturan untuk mengawal selia semua perkara yang berhubungan dengan pungutan, pentadbiran dan pembagian zakat dan fitrah. Maka terjadilah peraturan-peraturan zakat dan fitrah Negeri Selangor 2012 di mana dalam ini ada menentukan dari semasa ke semasa nilai kadar zakat dan fitrah yang kena dibayar, mewujudkan tata cara pemungutan zakat dan fitrah, mewujudkan tata cara pembagian zakat dan fitrah, melantik amil-amil bagi menjalankan pemungutan zakat dan juga turut memperuntukkan kesalahan dan hukuman bagi perkara-perkara yang berkaitan dengan zakat, pemungutan atau penyerahan zakat. Ini adalah jenis-jenis zakat yang ditawarkan oleh Lembaga Zakat Selangor, iaitu zakat fitrah dan zakat harta yang dipecahkan kepada 8 bahagian, iaitu zakat padi, zakat takaful, zakat emas dan perak, zakat KWSP, zakat saham, zakat wang simpanan, zakat pendapatan dan yang terakhir sekali zakat perniagaan. Nilai kadar nisab zakat Selangor yang terkini adalah sebanyak RM19,610 Malaysia. Seterusnya adalah kutipan dan agihan. Menurut laporan prestasi kutipan dan agihan zakat Lembaga Zakat Selangor bagi tahun 2020, sebanyak 867.2 juta telah diagihkan bagi meringankan beban dan memastikan kelangsungan hidup asnaf. Usaha ini tidak akan terhasil tanpa bantuan dan sokongan daripada pengelola zakat di negeri Selangor yang menunaikan zakat sebanyak RM913.0 juta Malaysia. Seperti mana yang anda boleh lihat di samping merupakan jadual berkenaan kutipan zakat mengikut jenis zakat bagi tahun 2020. Carta part ini menunjukkan berkenaan agihan zakat mengikut kategori asnaf bagi tahun 2020. Seperti yang kita lihat, di sini terdapat 8 kategori iaitu asnaf miskin, fakir, ibnu sabil, riqab, mu'allaf, gharim, fisabilillah dan amil. Manakala carta part yang ini pula berkenaan agihan zakat mengikut program bagi tahun 2020. Jadi terdapat 6 program yang telah ditawarkan oleh Lembaga Zakat Selangor. Seperti yang kita tahu, pemberian jenis bantuan adalah berbeza mengikut asnaf dan juga program. Contohnya adalah seperti bagi program pembangunan sosial, mu'alaf akan mendapat bantuan kewangan bulanan, sagu hati raya, bina rumah, baik pulih rumah dan sewa rumah. Manakala fakir miskin pula diberi kewangan bulanan, makanan bulanan, kecemasan, runcit dan sebagainya. Contoh yang kedua lagi adalah program pembangunan pendidikan. Dalam program pembangunan pendidikan ini, fakir miskin akan diberi bantuan seperti keperluan pendidikan dan yuran, beasiswa pelajaran, manakala untuk mu'alaf pula, asnaf mu'alaf akan diberi allowance kehadiran kelas agama asas. Sekadar selingan, ini merupakan kutipan dan agihan yang terkini bagi bulan Januari hingga Jun 2021. Seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan fatwa zakat negeri Selangor. Antaranya adalah hukum zakat harta ke atas harta pusaka. Musawarah fatwa telah menjelaskan bahawa tidak perlu dizakatkan terlebih dahulu harta peninggalan si mati kerana jelas tiada sebarang tunggakan zakat ke atasnya sehinggalah dia meninggal dunia. Maka wajib dizakatkan secara individu oleh semua waris yang menerimanya. Oleh itu, harta berkenaan dikategorikan sebagai harta yang diperolehi daripada hasil pemberian. Di sini saya lampirkan bersama beberapa fatwa dan keputusan syariah yang dikeluarkan seperti status zakat syarikat dormant, hukum beri zakat kepada anak tiri. Seterusnya kita pergi kepada isu yang berkaitan. Isu ini adalah berkenaan agihan zakat Selangor kepada golongan LGBT yang menjadi topik perbualan hangat oleh sesetengah masyarakat setempat, terutamanya masyarakat yang beragama Islam selaku pengeluar zakat. Tetapi isu ini telah diselesaikan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa pada tahun 2012 bahawa golongan LGBT boleh diberikan zakat kerana mereka tergolong dalam asnaf ar-riqab.
Pengeluaran fatwa itu disokong dengan penjelasan hukum penggunaan wang zakat diharuskan bagi membantu pemulihan asnaf Arikop ini kembali ke pangkal jalan. Namun perkara ini masih lagi menjadi pertikaian. Berikutan, ada anggapan ramai lagi bahawa asnaf ini tidak layak untuk dibantu. Pertama sekali kita akan lihat dari sudut sejarah awal penubuhan lembaga zakat negeri Kedah. Untuk pengetahuan, negeri Kedah mempunyai satu set undang-undang yang khusus berkaitan dengan urus tadbir zakat di negeri Kedah. Jadi undang-undang tersebut telah berkuat kuasa sebelum mereka lagi, iaitu enakmen zakat negeri Kedah 1955 ataupun di dalam buku 350 tahun sejarah perundangan zakat di negeri Kedah, ia dikenali sebagai enakmen jawatan kuasa zakat negeri Kedah 1955, yang mana undang-undang ini telah diperkenankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah untuk dibentangkan di DUN, dan setelah itu telah diwartakan. Melalui enakmen jawatan kuasa zakat negeri Kedah 1955 ini, sebuah jawatan kuasa telah diberikan kuasa oleh Sultan Kedah selaku ulil amri, iaitu ulil amri tersebut dikenali sebagai Jabatan Zakat Negeri Kedah, yang mana ia berperanan untuk mengutip, mengagihkan, membayar zakat sehinggalah kesalahan dan hukuman seperti yang diperuntukkan akan disediakan oleh JZNK Kedah selaku ulil amri. Okey, Undang-Undang Nombor 4, enakmen jawatan zakat negeri Kedah, dia dijadikan asas pentadbiran zakat negeri Kedah sehinggalah enakmen lembaga zakat negeri Kedah 2015 diluluskan, iaitu di bawah Seksyen 4 enakmen lembaga zakat negeri Kedah, iaitu Seksyen 4 Subseksyen 2 2015 menjelaskan bahawa lembaga zakat negeri Kedah ditubuhkan untuk membantu dan menasihati sultan dalam perkara-perkara yang berhubung dengan zakat dan zakat fitrah. Okey, seterusnya adalah jenis-jenis zakat harta di negeri Kedah ada 8. Yang pertama adalah zakat pendapatan, yang kedua adalah zakat perniagaan. Sebanyak 25% perlu keluarkan zakat atas 1/40 daripada jumlah harta perniagaan. Yang ketiga adalah zakat padi sebanyak 10%. Itu nisab zakat padi ialah hasil padi tuaian mencapai 5 ausuk, 2 punca, 5 ausuk tu sama dengan 2 punca, 2 nalih, 6 belantang, 1 cupak, 2 kepul, atau 1300.49 kilo. Kilogram. Okay. Yang keempat adalah saham sebanyak 25%. Yang keenam adalah zakat haiwan ternakan. Yang keenam adalah KWSP 25%. Yang ketujuh adalah zakat emas sebanyak 25%. Yang ke-8 adalah wang simpanan sebanyak 25%. Okay, nisab semasa bagi negeri Kedah adalah sebanyak RM20,345.24 sekiranya cukup nisab dan haul bagi harta-harta tadi, maka wajib keluarkan zakat. Bagi tafsiran kontemporari, menurut Seksyen 2 enakmen lembaga zakat negeri Kedah 2015, zakat bermaksud sebahagian harta mengikut kadar yang ditentukan daripada beberapa jenis yang wajib diberikan kepada asnaf yang berhak menerimanya mengikut hukum syarak. Yang kedua adalah zakat fitrah. Zakat fitrah bermaksud kewajipan seseorang untuk membersih atau mensucikan dirinya yang kena dibayar mengikut hukum syarak. Dari sudut kutipan zakat pula, lembaga zakat telah mewujudkan sistem jom zakat, iaitu antaranya seperti taksiran zakat, iaitu kalkulator jom zakat menyediakan pengiraan pelbagai jenis zakat. Yang kedua adalah bayaran zakat atas talian melalui FPX ataupun FPX dan JomPay. Yang ketiga adalah skim barakah, membuat potongan gaji secara atas talian. Yang keempat adalah penyata tahunan zakat, iaitu kemudahan mencetak penyata tahunan zakat pada bila-bila masa. Yang kelima adalah pengurusan majikan. Dari sudut agihan pula, terdapat dua bentuk agihan yang dilaksanakan oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah, iaitu dari sudut pembangunan asnaf dan program agihan. Dari sudut pembangunan asnaf, terdapat 4 bentuk adalah seperti Lembaga Zakat Negeri Kedah telah mewujudkan pusat kemahiran jahitan. Yang kedua adalah usahawan zakat Kedah, dan ketiga adalah latihan dan kemahiran untuk anak-anak asnaf, dan yang keempat adalah free market zakat Kedah. Dari sudut program agihan pula, antara lembaga zakat sediakan adalah pusat hemodialisis zakat secara percuma bagi mereka yang mempunyai sakit buah pinggang. Yang kedua adalah pusba, iaitu pusat pengajian untuk saudara baru yang untuk memantapkan lagi pegangan agama dan mengelakkan daripada berlakunya gejala murtad. Yang ketiga adalah program pendidikan, iaitu turut memberi zakat kepada mereka yang ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi bagi anak-anak Kedah. Yang
keempat adalah program kemasyarakatan CSR. Seterusnya adalah kita akan lihat kepada fatwa zakat kumpulan wang simpanan pekerja yang telah fatwa ini telah dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Kedah pada 11 Februari 1985, yang mana antaranya fatwa telah memutuskan bahawa wang KWSP jika penyata tahunan cukup haul dan nisab wajib dikeluarkan zakat, dan menurut peraturan KWSP, wang KWSP hanya boleh dikeluarkan kesemuanya apabila umur pekerja mencapai 55 tahun. Maka wajib zakat pada masa terima wang simpanan dikira dari tarikh mula wang simpanan itu genap haul beserta nisab. Maka kadar zakat yang dikenakan adalah sebanyak 2.5%. Akhir sekali, kita akan lihat pada isu dan cabaran yang dihadapi oleh amil lembaga zakat negeri Kedah dalam menghadapi revolusi perindustrian 4.0, iaitu berkaitan iaitu pada masa kini dengan kemajuan teknologi. Maka peranan amil ini sangat mencabar terutama dalam berkenaan dengan kutipan zakat. Di antara cabarannya adalah akses kepada media sosial dan periklanan digital, dan yang kedua adalah pengetahuan dalam teknologi kewangan, dan yang ketiga adalah gejala tular dalam kalangan masyarakat, iaitu gejala viral. Oleh itu, amil mestilah mempunyai pengetahuan yang cukup ataupun sangat-sangat expert, kalau boleh mestilah mempunyai kepakaran dalam media sosial untuk membuat periklanan. Akan manfaat gejala viral untuk menggalakkan orang ramai dalam membayar zakat. Seterusnya kita pergi kepada analisis urus takbir zakat Selangor dan Kedah, iaitu persamaan dan perbezaan antara dua negeri tersebut. Jadi mengikut perundangan di Selangor, zakat ini terletak di bawah bahagian V1 Enakmen Pentadbiran Islam Negeri Selangor 2003, yang mana di bawah Seksyen 86, 87 dan 88. Manakala di Kedah, zakat terdapat enakmen sendiri, iaitu Enakmen Lembaga Zakat Negeri Kedah 2015. Jadi di sini dapat dilihat bahawa Selangor tidak mempunyai enakmen zakat yang tersendiri. Seterusnya kita pergi kepada jenis zakat. Jenis zakat di Selangor sama. Yang pertama, kedua-duanya mempunyai zakat fitrah dan juga zakat harta. Namun di Selangor, zakat harta adalah melibatkan juga sekali zakat takaful, dan di Kedah tiada zakat takaful. Manakala di Kedah, Kedah mempunyai zakat haiwan ternakan dan Selangor tidak mempunyai zakat haiwan ternakan. Okey. Bagi nisab pula, di Selangor nisab zakat ialah sebanyak RM19,610, manakala di Kedah sebanyak RM20,345 dan 24 sen. Jadi dapat dilihat di sini bahawa kadar nisab zakat di Kedah lebih tinggi berbanding kadar nisab zakat di Selangor. Okey, bagi kutipan pula, di negeri Selangor dan Kedah, kedua-duanya mempunyai ejen yang rasmi bagi kutipan zakat tersebut. Dan agihan pula, di Selangor dan Kedah, kedua-duanya mempunyai agihan kepada asnaf dan juga program. Kalau di Selangor, program yang diadakan ialah program ekonomi, institusi agama, pembangunan insan, pembangunan pendidikan, pembangunan sosial dan kos pengurusan. Manakala di Kedah, program yang diadakan ialah program hemodialisis, program pusba iaitu bagi saudara baharu, dan program pendidikan serta program kemasyarakatan. Dan bagi bahagian fatwa pula, Selangor dan Kedah, kedua-dua fatwa mengenai zakat adalah berkaitan zakat ini dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Negeri masing-masing. Jadi fatwa ini dikeluarkan mengikut negeri masing-masing melalui Majlis Agama Islam Negeri masing-masing.